Hadirin mukminin sekalian, balik kepada sikap manusia ini dengan kebenaran. Al-Quran cerita dalam surah Syura, apa Allah kata? Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Kita ambil yang itu kemudian Tuhan kata, telah disyariatkan kepada kamu agama apa yang telah dipesan kepada Nuh, apa yang dipesan kepada Nuh, dan apa yang diwahyukan kepadamu. Nuh adalah Rasul yang pertama. Alul hadis kata Rasul pertama Nuh dan Adam. Al-Quran kata apa yang dipesan pada Nuh, Adam Abul Bashar, apa yang dipesan kepada Nuh dan diwahyukan kepada engkau, yakni Muhammad. Dan Tuhan sebut yang paling awal dan Tuhan sebut yang penyudah, itu dan Nabi kita Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, apa yang kami pesan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa. Jadi dalam ayat ni ringkas ada sebut 5 nama. Pertama Nuh, kedua Nabi kita Muhammad, kemudian dia balik Ibrahim, Musa dan Isa. Ini semua disebut sebagai ulul azm, Nabi yang paling hebat menghadapi pencabaran daripada kaumnya. Apa yang Allah Ta'ala pesan pada mereka? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah menegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah di mengenai agama. Tegakkan agama, jangan pecah belah, jangan bagi banyak pandangan agama. Macam ni, pening orang ramai nanti. Susah. Nabi pun bawa benda yang sama. Tetapi kata Quran, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi, maka amat berat, amat beban bagi orang musyrikin apa yang engkau seru kepadanya, wahai Muhammad. Kenapa beban? Sebab orang musyrikin kata, kalau benar pun Tuhan nak lantik Rasul, kenapalah lantik Muhammad? Carilah yang lain. Biarlah yang agak kaya-kaya sikit, biarlah yang agak daripada anak-anak kita ke. Walaupun bangsawan Muhammad ni pun tapi anak yatim je. Yahudi kata pun sama juga. Ya, yang pergi lantik di kalangan Quraisy buat apa? Kalau ia pun nak bawa kebenaran, nak bawa misi, lantiklah di kalangan Yahudi yang ada pengalaman ni. Di dalam wahyu, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Quran kata apa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah memilih untuknya sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dia memberi petunjuk kepadanya sesiapa yang inginkan petunjuk itu. Kemudian Allah Ta'ala sambung. Allah cerita kenapa orang tolak kebenaran, kenapa manusia berpecah, kenapa manusia berbalah kerana agama, kenapa manusia ada banyak pandangan agama dan bertelingkah antara satu sama lain tentang agama. Allah kata, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka itu berpecah. Mereka tak pecah. Mula-mula duk sesat elok semua. Senang bahasa. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Mereka itu tidak berpecah melainkan setelah datang kepadanya ilmu pengetahuan. Ilmu membawa pada pecah. Bila datang ilmu, ada yang terima, ada yang tak terima. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Mula-mula memang tak pecah pasal sesat semua. Pasal tak betul semua. Memang mereka tak pecah. Bila datang Rasul membawa wahyu, berpecah. Kerana ada yang ingin mengikut Rasul dan ada yang enggan mengikutnya. Kenapa mereka enggan? Setelah kenapa ilmu boleh membawa pecah?
Kata Quran, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Mereka itu tidak berpecah melainkan setelah datang kepada mereka ilmu disebabkan sikap melampau di antara mereka, hasad dengki. Sikap rasa tak patut dia yang cakap bab ni, aku yang patut. Kalau aku cakap aku terima, dia cakap no. Mengapa mereka tolak? Mengapa ahlul kitab yang lebih tahu tentang wahyu menolak Nabi Muhammad? Sedangkan Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Muhammad seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Sifat Nabi itu dalam Taurat mereka tahu, sama macam mereka tahu anak mereka. Bahkan lebih lagi ciri Nabi itu mereka faham lebih pada anak mereka. Mereka tolak kenapa? Baghyan bainahum, keras kepala antara mereka. Kerana rasa tak patut dia. Kalau nak cakap, aku cakap. Dan inilah tabiat apabila sesiapa saja membawa kebenaran di setiap zaman. Tuan-tuan bukan ustaz, balik pergi cerita kat Imam Ustaz, sebenarnya dalam hadis Nabi, sunnah Nabi tak ada macam ni. Kau siapa? Aku lagi lama jadi ustaz dah kau. Aku belajar kat mana kau tahu? Oh. Bukan dia tanya dalil tu, dia pergi cerita dia belajar kat mana. Baghyan bainahum, keras kepala antara mereka. Ada hasad dengki antara satu sama lain. Sehingga kadang-kadang saudara baru kita ni baru masuk Islam, dia pergi peringat, cakap dengan pegawai-pegawai bagi masuk Islam, "Ustaz tak boleh macam ni ustaz, begini-begini." Awak baru masuk Islam 2-3 hari, awak tahu apa? Sombong. Dan kita ada kawan kita, dia masuk Islam, dia tak mahu ubah bin bapak dia. Dan awak ni tak tahu, awak tak faham agama. Dia kata, ada ke sahabat tu masuk Islam, Nabi suruh ubah nama bapak ya? Awak apa tahu? Dia kata, awak nak cakap-cakap tentang sahabat ni, awak baru masuk je Islam. Begitu jawabnya. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu
untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan. Pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad, benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.